warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama Muhammad Ashraf bin Sukri, bernombor metrik A179705. Kepimpinan merupakan salah satu sifat yang seharusnya dimiliki oleh setiap ketua dalam sesuatu organisasi. Kepimpinan juga merupakan salah satu kemahiran insaniah yang perlu ada dalam setiap diri individu. Rancangan Malaysia ke-11, kerajaan terus melaksanakan dasar yang menentukan pembangkitan wanita di peringkat penulisan dan pembuat keputusan pada kadar 30% di sektor awam dan swasta. Kedudukan wanita kini telah diambil kira dan dipandang tinggi dalam bidang kepimpinan dalam sesebuah organisasi serta dalam membuat sebarang keputusan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Zulhidmi Ashraf bin Muhammad Darus dengan nombor metrik A173536. Hari ini saya akan membicarakan mengenai kelebihan wanita dalam kepimpinan. Wanita seperti sedia maklum pada hari ini, peranan wanita dalam kepimpinan amat diperlukan dan semakin ramai wanita terlibat dalam sesuatu organisasi. Ini membuktikan bahawa wanita itu sendiri mempunyai kelebihan mereka tersendiri. Antaranya ialah wanita ini, jika kita lihat berdasarkan kajian, menunjukkan bahawa wanita mempunyai kemahiran berorganisasi yang lebih tinggi berbanding dengan lelaki, dan mereka ini juga sering berkomunikasi secara terus dan terbuka, lebih cenderung kepada mengakui kesilapan yang mereka lakukan serta berusaha memberi yang terbaik kepada orang lain. Selain itu, kelebihan wanita yang lain ialah seperti sedia maklum, wanita ini mempunyai sifat yang lemah lembut. Justru itu, mereka ini apabila mereka berkomunikasi di hadapan khalayak ramai, mereka akan lebih cenderung menggunakan bahasa serta intonasi yang lebih sopan. Tambahan juga, wanita ini amat teliti apabila mereka melakukan sesuatu pekerjaan. Ini menjadikan wanita sebenarnya amat diperlukan dalam satu organisasi. Saya rasa cukup sampai di situ. Seterusnya kita sambung kepada faktor-faktor. Saya Nur Aina Yakin binti Muhammad Rizwan bernombor metrik A176634 akan menerangkan mengenai faktor mengapa wanita tidak sesuai menjadi pemimpin. Faktor yang pertama ialah faktor sikap. Dalam konteks sikap ini, wanita dikatakan mempunyai sikap stereotip dan prejudis. Ini adalah penyebab utama mengapa wanita tidak sesuai menjadi pemimpin. Wanita yang stereotip ini cenderung dalam meluahkan perasaan, sukar untuk membuat keputusan, emosional dan kurang keyakinan diri. Contohnya, perasaan emosional ini akan mempengaruhi kerja dan pembuatan keputusan. Apabila emosi tidak stabil, contohnya seperti marah, sedih, ianya akan mendorong kepada penurunan prestasi kerja. Keadaan ini dilihat sebagai kelemahan pada seorang wanita dalam sebuah kepimpinan. Hal ini demikian kerana sikap ini tidak sesuai dalam aspek kepimpinan. Yang kedua, faktor kemampuan. Kebanyakan syarikat atau organisasi meragukan kepimpinan seorang wanita. Ini menyebabkan wanita susah untuk mendapat tempat untuk menjadi pemimpin dalam organisasi tersebut. Mereka hanya yakin dengan kemampuan lelaki untuk memimpin tanpa memberi peluang kepada wanita. Secara umumnya, wanita yang terpilih untuk menjadi pemimpin mempunyai sifat yang sama. Antaranya adalah seperti berikut. Pertama, memiliki tahap keyakinan yang cukup tinggi. Kedua, mampu menyampaikan idea yang bernas secara berkesan. Ketiga, prihatin terhadap isu semasa. Keempat, mempunyai sikap dan pemikiran yang positif. Kelima, melihat masalah sebagai satu cabaran yang boleh ditangani olehnya. Keenam, wanita tersebut mampu bekerja dalam kumpulan. Antara langkah yang boleh diambil untuk menjadi seorang pemimpin iaitu berusaha untuk keluar dari zon selesa. Kemudian, cuba mempromosikan diri untuk menjadi seorang pemimpin. Selain itu, seorang wanita hendaklah berazam dan bertekad mahu melakukannya. Seterusnya, demi mencapai kemajuan, wanita tersebut hendaklah meneliti peluang dan memperolehi pendidikan yang sesuai dengannya. Langkah yang kedua ialah belajar dari orang yang lebih berpengalaman.
Maka ketika ini, para wanita hendaklah menyertai mana-mana perbincangan yang dilakukan oleh pihak atasan untuk menimbang ilmu mengenainya. Selain itu, para wanita hendaklah pandai mengawal perasaan dan emosi dengan menanamkan nilai yang positif dalam minda serta tidak mudah tersinggung dengan kata-kata manusia. Langkah yang ketiga ialah para wanita haruslah membuat pilihan antara kerjaya dan keluarga demi menumpukan perhatian terhadap sesuatu perkara bagi mencapai keseimbangan hidup atau untuk mencapai matlamat yang penting terlebih dahulu. Langkah yang keempat iaitu melalui gaya kepimpinan dengan menggunakan kemahiran mendengar yang berkesan serta menitik beratkan sempadan hierarki antara penyelia dan pegawai bawahan. Langkah yang kelima iaitu dengan mengadakan program latihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Syafiqah Azhati binti Muhammad bernombor metrik A18149. Apakah cabaran untuk wanita menjadi seorang pemimpin? Yang pertama ialah untuk seimbang kerjaya dan juga keluarga, di mana wanita perlu membahagi masa sebaik mungkin. Cabaran yang kedua ialah persepsi masyarakat, di mana terdapat segelintir masyarakat pada hari ini masih lagi beranggapan bahawa hanya lelaki sahaja yang sesuai untuk menjadi pemimpin. Yang ketiga ialah wanita dan emosi, di mana sesetengah wanita apabila melakukan sesuatu kerja terlalu mengikut emosinya. Assalamualaikum, nama saya Syidatul Syariha binti Muhammad Ahir dan nama metrik saya ialah A180263. Sebagai penutup, wanita juga layak diberi peluang untuk menjadi seorang pemimpin kerana keistimewaannya yang tersendiri. Wanita mampu menjadi pemimpin setanding dengan kepimpinan lelaki dan perkara ini sepatutnya membuka mata masyarakat. Fahaman masyarakat yang mengatakan bahawa wanita hanya tempatnya di dapur sudah tidak relevan pada masa ini. Wanita di luar sana telah mengharungi pelbagai jenis cabaran dan telah berjaya mengubah persepsi masyarakat tersebut. Wanita sekarang mempunyai cita-cita yang tinggi untuk menjadi pemimpin dan wanita juga mampu mengubah keadaan dunia ini menjadi lebih baik. Sekian, terima kasih.